saya rapat dengan Menteri Besar Kelantan. Okey. Dia memberitahu dalam satu perjumpaan dengan kami, iaitu saya juga adalah jawatankuasa Majlis Jaksa Perdamaian Kelantan. Ada satu hari kita berjumpa, okey, dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia memberitahu, dia kata saya ni terima kasih dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak ingat waktu banjir. Waktu banjir tahun lepas ke apa, pukul 3 petang. Saya tak ingat jumlah berapa, saya tak pasti, tapi lebih daripada 100 juta. Ingat 170 juta ke gitu. Pukul 3 petang waktu MB berjumpa dengan PMX, minta duit tu, bantuan. Pukul 10 pagi besoknya duit sampai. Itu diakui oleh Menteri Besar Kelantan. The next day 170 million tu. 170 million something lah. The next day. Ini tak boleh dinafikan. Oh my. Jadi dia akui. Dan saya tanya pihak-pihak tu. Sebab tu saya kata politik lah. Ya, betul. Tetapi bila dah habis pilihan raya, habis pilihan raya, kita bantulah. You Menteri Besar, okeylah. Menteri Besar lah, kita hormat sebagai Menteri Besar. Okey, soal politik kita nak berdepan pilihan raya. Begitu juga kita minta orang PAH, rakyat Kelantan, pemimpin PAH, hormatlah Perdana Menteri kepada Perdana Menteri yang telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Dan dia dinobatkan sebagai Perdana Menteri hasil daripada kerjasama yang erat dalam kajian perpaduan. Betul. Itu dia jadi Perdana Menteri. Betul. Malah kita dah 82 kursi. Betul. Jadi apa yang saya nak cuba bagi tahu di sini ialah Perdana Menteri ini tak kira. Negeri itu patutnya tak payah lah. Tapi dia bagi bantuan. Tabatan banjir dia bagi. Dah projek-projek kecil jalan dia bagi. Buat tandah, buat tandah dan tempat air wuduk di hampir seluruh masjid dan madrasah di Kelantan. Dah rawat? Ya, sekarang saya tahu sebab kita bincang benda ni. Jadi yang ni saya tak dapat maklumat. Sampai ke semua madrasah di seluruh daerah dapat penambah baik tempat ambil wuduk dan tandas. Besar pahala. Sangat-sangat besar. Artinya berjuta ringgit ni. Saya tahu cerita ni. Inilah PMX. Inilah PMX kita. Dia hormatlah. Betul. Dia hormat kita hormat dia lah. Kita hormat, saya hormat. Dalam kita bertanding nanti itu cerita lain. Pilihan raya kita lawan. Sebab tu saya kata kita jangan gunakan platform agama, platform kaum, sentimen rigid, jangan. Okey. Dia kemukakan dasar dia, kita kemukakan dasar kita. Betul. Dia kemukakan tawaran dia, kita kemukakan tawaran kita. Dia kemukakan pemimpin dia, kita kemukakan pemimpin kita. Jadi terserah pada rakyat lah untuk pilih yang terbaik. Dan saya yakin kalau falsafah kerajaan Madani ini yang berteraskan pada insan dan ihsan ini, betul, dia akan sampai, dan saya yakin rakyat akan berubah. Sebab tu saya rasa this coming election, kalau kena cara, kena strategi yang baik, eratkan antara parti-parti komponen, sama ada dalam Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan, kita mampu untuk mentadbir negeri Kelantan. Speaking of which, ihsan tadi tu. Permasalahan besar juga di Kelantan adalah berkenaan dengan air bersih. Kebanyakannya dia kata dia suka, sekarang ni lebih mudah guna boring. Bukan sebab mudah guna boring, sebab tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Bukan murah juga sebenarnya kos tu. Mahal kos tu. Dan air pun bukan bersih. Jadi sebenarnya kalau saya fikir-fikir balik, adakah kerana memang teknologi tak ada, memang Kelantan ni memang tak boleh diselamatkan, atau sebenarnya ada cara nak selamatkan air Kelantan ni? Macam mana tu? Dia gini, ini pandangan saya. Pandangan sebagai saya. orang perniagaan lah, businessman lah kita pandangan kata. Saya, okey. Dia soal air bersih ni, jangan kita anggap benda yang remeh. Benda yang sangat priority. Contoh, kita balik bila tak ada air, nak mandi, nak pergi ke tandas, kita akan tidak selesa ni. Tambah-tambah kalau kita nak
buat minum. Okey. Okey. So air bersih ni you kena selesai. Jangan anggap tak apalah kita boleh pergi mandi sungai, kita boleh kata tak. Air bersih ni ialah perkara yang penting, yang essential, yang essential. asas. Yang ini yang menjadikan komplain daripada orang luar balik ke Kelantan, yang komplain tapi akhirnya undi juga. Pas juga. Okey. Dia ini saya dari segi pemahaman saya, betul tak betul saya tak tahu. Masalah air yang berlaku di Kelantan ni ialah kerana pipe yang lama ni. Betul. Itu dibuat zaman Barisan Nasional lagi pipe tu. Lebih 30 tahun. Lebih pada 30 tahun. Jadi pipe bocor ni, dia akhirnya bila bocor di bawah tanah, itu yang air selut tu masuk. Air lumpur tu masuk dan itu yang menyebabkan perginya air tak bersih. Itu saya tidak engineer ni. Tapi saya faham begitu. Jadi selesaikan masalah pipe ni dulu. Okey. Nak kata kita tak ada punca air. Kita ada tasik. Kita ada sungai. Banyak sungai. Negara kita ni khatulistiwa. Banyak air, punca air cukup banyak ni. Tapi kita tidak ada satu mekanisme bagaimana kita nak betul-betul menguruskan. Dan saya tak nak tuduh. Mungkin ada ketirisan dalam soal ni. Mungkin ada ketirisan, berapa bilion dah bagi duit. Tapi tak selesai. Saya bimbang takut ada ketirisan. Dan kalau insya-Allah amin Datuk berkuasa, kata kerajaan kita berkuasa sebagainya ni, tolonglah siasat perkara ini 30 tahun ni. Betul. Bongkar balik kita kata. Dia kena pergi kepada macam dikata tadi lah, perkara pokok dulu. Apa keperluan rakyat? Air, makan. Betul. Okey. Jadi peluang pekerjaan itu yang perlu kita selesaikan dia. Dan di Kelantan sekarang ini kita sebenarnya bagi saya Kelantan ni bukan kekurangan resources. Tak. Dia bukan kekurangan resources. In fact ada satu kajian terkini di antara negeri-negeri di Malaysia ini, Kelantan, Pahang, Terengganu kalau saya lihat ada Kedah kot, di mana daripada segi lahirnya populasi dia, perkembangan tu boleh for the next 50 years katakan. Negeri lain sebab beranak. Okay. Dia negeri lain ni kurang daripada 2. Maksud beranak tadi? Maksudnya satu keluarga tu anak dia kurang daripada 2 secara purata. Okay. Tapi Kelantan ni lebih daripada 2. Maksudnya bila lebih daripada 2, 2 point something, jadi populasi tu boleh berkembang. Kuasa membeli. Bukan, berkembang akan berkembang. So generasi tua tu maksud generasi muda seimbang dengan generasi tua. Tapi negeri lain sebabkan dia orang kurang beranak secara purata, generasi tua nanti akan lebih banyak daripada generasi muda. Okey. Jadi daripada segi manpower, Kelantan nanti akan populasi dia ramai lah. Contoh dia, nak bagi tahu dari segi you cakap tadi dari segi bilangan kependudukan. Okey. Bilangan umur yang akan berada dalam negeri itu. Saya nak bagi tahu dari segi transfer terjemah kepada soal keuangan ni. Saya duduk tengok kajian saya. Setiap kali musim perayaan, contoh Hari Raya lah, lebih daripada 1 juta kereta masuk ke Kelantan. 1 juta kereta itu yang sesak ni. Yang 12 jam, 18 jam, 24 jam yang tak sampai-sampai ni. Betul. Terlalu sesak di jalan kecil. Setiap orang, satu kereta kita ambil lah 3 orang ni. Okey. Setiap orang tu belanja RM300 untuk 1 minggu berada di Kelantan. You imagine berapa pusingan wang yang berada di Kelantan dalam masa seminggu. Hampir 1 bilion. This is the kuasa beli. Dan bila kuasa beli yang ada di sini, lepas tu kalau kita tengok, you pergilah musim perayaan, sebelum raya, lepas raya, you pergi pasar, pukul 10 barang dah habis. Dah habis. Tak usah kira lah pasar mana, mesti dah habis setiap daerah. Okay. Jadi kalau kuasa beli ni ada, okey, sedangkan supply-nya tak ada, tak guna juga. Betul. Apa kepentingan supply ni? Ialah
orang-orang Kelantan berada di Kelantan boleh mencari peluang dengan baliknya rakyat Kelantan musim perayaan. So you kena buat sesuatu yang ni. Ya, pertambahan tu dia. Itu dia kata tadi, sebenarnya dari segi ekonomi potensi tu ada, Potensi tu ada. Sebenarnya pentadbiran yang betul. Macam Kelantan Selatan ni. Kelantan Selatan, Kuala Kerai, Gomusan, Jeli ni. Tanah masih luas. Kenapa tidak dijadikan gedung makanan? Betul. Hub pertanian. Antara Pasir Mah dan Ratau Panjang, iaitu sempadan dengan Siang. Banyak potensi yang kita boleh ambil. Kesempatan, peluang daripada pelabuhan darat. Kita boleh jadikan hub. Di kawasan Ketereh, Kubang Kerai ini ada pendidikan Islam di. Kenapa tidak syiarkan Islam di situ? Kesenian di situ. Pusat ilmu ni sebagainya. Pusat ilmu di situ. Universiti Kelantan ni? Itulah. Ada rancangan tak? Saya bercakap dengan Datuk Zamri, Menteri Pendidikan. Orang Kelantan ni dia banyak tafiz-tafiz. Banyak yang akhirnya di pondok, habis tafiz, dia pergi ke Jordan, pergi Mesir. Untuk belajar tafiz, mengkaji lebih detail. Saya lebih berminat kepada pewujudan satu universiti Al-Quran dan Hadis di Kelantan. Tak kira lah di mana. Kalau boleh, tak nak bukan untuk tahfiz. Orang tahfiz mengkaji ilmu Al-Quran yang berada dalam Al-Quran. Kekuatan barat di orang yang bukan Islam ni, dia mengkaji apa ilmu yang ada dalam Al-Quran dan dia ambil ilmu tu. Contoh, saya tak ingat dalam Al-Quran ke hadis yang mengatakan carilah rezeki kamu di muka bumi, di lautan dan di udara. Kalau kita fikir betul lah, di muka bumi cucuk tanam, ternakan. Dalam lautan ni ikan. Di udara apa? Di udara apa? Now kita baru tahu frekuensi. Eksplorasi udara. You think orang putih boleh fikir gitu ke? Dia mesti ambil sesuatu daripada Al-Quran. Betul. So ini yang kita lacking. Kita ada ilmuwan, kita ulama, tetapi kita tidak pernah memikirkan secara orang kata spesifik. Bagaimana kita nak mengkaji ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sebut pasal ilmu ni tu. Tak perlulah pergi ke Mesir, Jordan. Buat kita sebut tentang ilmu. Sebenarnya kita ni bukannya kekurangan pakar-pakar kita. Betul. Macam Datuk sebut tentang raba tadi kan. Budak tu orang Melayu kita. Bagi saya, kita ni sama bijak dengan orang lain je. Betul. Cuma bagaimana kita nak exploit. macam mana kita nak cungkil balik benda tu. Membawa saya kepada last kali Datuk BRICS tadi tu kan. Cerita BRICS ni jauh kita begini. Kenyataan Datuk sampai dipetik oleh akhbar Rusia. Boleh ceritakan sikit berkenaan apa Datuk dan kenapa Rusia berminat kita? Masa kita buat engagement dinner dengan wartawan di Kota Baru 10 hari lepas ke, saya tak ingat lah. Dia bertanya tentang bagaimana industri getah akan berkaitan, dapat kesan daripada BRICS. So saya mengulas pandangan ini. Saya kata, bila ada BRICS dan kebetulan pihak BRICS pergi ke Rusia dan berjumpa dengan Presiden Rusia Putin, maka hasil daripada perbincangan itu, Rusia bersetuju untuk tidak lagi menggunakan negara ketiga untuk membeli barangan daripada Malaysia. kita. So sebelum ni Rusia ambil negara X, ambil daripada Malaysia barang tu, tapi kerana sanction. Kerana sanction, maka dia tak boleh keluarkan duit dia, dalam pembayaran dia tak boleh terus. Dia kena melalui sama ada Arab ataupun kebanyakan diguna China. Jadi kita terpaksa guna currency, dapat wang tu daripada currency China. Tapi bila ada BRICS ni, dia dah terbuka. Kita boleh ekspor barang kita ke negara Rusia dan pembayaran dibuat dalam currency mereka
terus kepada kita. Jadi bila ini tidak ada halangan, maka saya rasa penggunaan getah yang banyak sepatutnya berlaku dan memang mereka perlu. Ya, kerana ni negara besar. memang mereka perlu kerana selama ini glove mereka terpaksa diimport sintetik rubber yang tak ada kualiti berbanding dengan glove getah asli. Jadi demand terlampau tinggi. Begitu dengan Central Asia. Jadi Russia container ni dengan Central Asia ni dia boleh direct. Ya. Jadi ini peluang baru, ekspor baru, dan saya buka baru ni dalam masyarakat lembaga bahawa kita kena penetrate benda ni. Before orang lain pergi, kita kena pergi dulu. Betul. Okey, kerana inilah saya rasa, saya bukan nak puji PMF lah, tapi dia berusaha walaupun dihentam begitu rupa, alah jumpa Putin apa bincang. Tak. Pada saya dia bawa sesuatu yang tak pernah dibawa sebelum ini, dan kebetulan BRICS ada. Orang tak faham sebenarnya Rusia ni antara apa orang kata world market yang potensi yang besar, sangat besar dia. Jadi selama ni kita tak boleh. Saya cuba adalah macam Top Glove ada ekspor ke Rusia, tapi dalam kuantiti yang tidak besar. Tapi bila berlaku BRICS ini, okey, berlaku hubungan yang baik antara Malaysia dengan Rusia ni, saya yakin kita lebih banyak ekspor potensi. Dan akhirnya apa? Bila kita lebih ekspor, akhirnya akan balik kepada kebun kecil. Kebun kecil. Tu saya kata, dan mungkin lepas ni Kelantan dah kena buka dah. InsyaAllah. Kebun-kebun yang mana dah kita pun Datuk Johari Ghani telah pun memberi arahan kepada lembaga getah dan untuk konsolidatkan balik pengkumpul-kumpul kecil ni. Kerana kalau buat bersendirian mungkin tidak mampu. So kita konsolidate balik dan akhirnya insyaAllah lah. Ini dasar kerajaan. Betul. Okay. So itu dia tadi, Datuk. Mungkin apa orang kata penutup terakhir untuk rakyat negeri Kelantan ke pengundi ke ataupun ahli peradilan, silakan Datuk. Okey, saya sebagai pengurusi MPN Kelantan bersama dengan Pakatan Harapan dan Kerajaan Persatuan, okey, menyeru supaya kita berfikir balik. Kita fikir balik apa masa depan kita. Jadi terima satu tawaran yang baru. InsyaAllah kalau kita ada istiqamah, ada iltizam untuk kita generasi masa depan, okey, Islam kita boleh bangunkan, ekonomi rakyat kita boleh bangunkan, dan akhirnya kita menjadi sebuah masyarakat madani yang lebih harmoni dan baik. InsyaAllah. Itu dia tadi. Terima kasih Datuk Supardi. Terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita tadilah, pembangunan negara kita madani ni kita nak selarikan. Kita tak nak ada negeri yang tertinggal daripada segi pembangunan sebenarnya, ekonomi. Sebab politik ni sebab pentadbiran. Politik ni bagaimana kita mengatur tata kelola rakyat di dalamnya. Dan kita nak sebenarnya kalau boleh insya-Allah cita-cita kita Kelantan lagi maju. Sama maju atau lebih maju daripada Selangor contohnya. Kan, dan supaya rakyat semua sejahtera. Dan saya percaya rakyat Kelantan ni kalau dikeluar dia boleh maju. Tapi bila dalam negeri banyak orang Melaka. Ke mana-mana kita pergi kita jumpa restoran Kelantan, ahli perniagaan orang Kelantan. Tetapi di dalam negeri dia sendiri dia seolah-olah tidak berkembang, bukan kerana mereka tidak berkembang, tetapi kerana kadang-kadang ekosistem itu sendiri tidak kondusif. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya. Terima kasih yang share, yang like, subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam podcast-podcast kita yang lain. Selamat malam, selamat istirahat. Lawan.